Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, untuk memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, dapat lagi kita bersama-sama di dalam rumahnya, dapat lagi bersama-sama kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bermuhasabah diri di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal Ahli Jawatan Kuasa Surau serta jemaah yang hadir pada malam ini. Kita sambung tentang perbahasan kitab kita, iaitu Himpunan Nasihat bagi Hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pada malam ini Ustaz nak membicarakan satu tajuk di dalam kitab ini berkaitan tentang sepotong nasihat, dua akibat daripada memperkecilkan dosa kecil. Pengarang kitab di dalam kitab ini ada menghimpunkan satu nasihat berkaitan dua akibat kita memperkecilkan ataupun memperlekehkan dosa-dosa yang kecil. Maka sebahagian ulama menyatakan dalam sepotong nasihat, la tahkirudz dzunubas sighar fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullah fil tilka sighar. Yang bermaksud, janganlah kamu meremehkan dosa-dosa yang kecil kerana mengakibatkan dua kesan dalam kehidupan kamu. Yang pertama, kata ulama tersebut, tatasha'abu minha dzunubul kibar. Pada hari ini kamu memperlekehkan dosa-dosa yang kecil, kamu meletakkan dosa-dosa yang kecil itu bukan sebagai satu jalan untuk bertaubat, bahkan kamu selesa dengan dosa tersebut, maka kesan yang pertama, kata ulama tersebut, kamu akan ditarik untuk melakukan dosa-dosa yang besar. Yang kecil pun kamu remehkan, maka kamu akan berani untuk buat dosa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama tersebut, wa aidan rubbama yakunu ghadabullah fil tilka sighar. Yang kedua, kesan yang kedua, disebabkan dosa-dosa yang kecil kamu memperlekehkan bahawasanya dosa tersebut akan mengundang akibat buruk, namanya kemurkaan dan kemarahan daripada Allah. Ini di antara setinggi-tinggi akibat. Bila saat Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah kepada seseorang tersebut, maka tiada lagi rahmat dan pengampunan daripada Allah. Wal'iyadzubillah. Baik, kita tengok satu persatu apa yang kita boleh belajar daripada petikan nasihat ini. Jadi ulama ini mengajarkan kepada kita, kita hidup di atas dunia ni sidang jemaah. Yang pertama, jangan cabar diri kita dengan dosa walaupun sekecil perkara. Kerana dosa ini seperti mana kata ulama, seumpama pisau cukur kamu. Yang makin lama makin akan menipiskan apa yang kamu ada. Kata ulama tersebut, seorang tokoh ulama, dia mengakibatkan dosa ataupun keimanan kamu itu makin lama makin nipis. Kamu buat satu dosa, dia menipiskan keimanan kamu. Kamu buat satu dosa, dia melemahkan keimanan kamu. Maka tanpa kita sedar sidang Jumaat, hati kita ini akan ditarik dengan perbuatan namanya dosa besar. Jadi yang pertama, jangan cabar diri kita dengan dosa. Sebab itu dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang mana Allah Ta'ala menyebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Ta'ala menyebut, sekiranya kamu menjauhi kabair, dosa-dosa yang besar. Dalam petikan kalimah dosa-dosa di sini termasuklah dosa-dosa yang kecil. Allah Ta'ala kata, kalau kamu menjauhi perkara tersebut,
Ya, kalau kamu menjauhi perkara tersebut, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapuskan, hilangkan segala kejahatan yang pernah kamu lakukan. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke satu tempat yang sangat mulia, namanya syurga Jannatul Firdausil A'la, syurga yang paling tinggi. Maka justru itu sidang jemaah, kehidupan kita ini kita tak nak melekehkan ataupun mempermainkan ataupun mencabar diri kita dengan dosa. Maka yang pertama, kehidupan kita pada hari ini kena ada ilmu, kena belajar apa yang Allah Ta'ala haram, kena belajar apa yang Allah Ta'ala tak suka, namanya perkara makruh. Sehingga dalam solat kita sidang jemaah kena tahu apa perkara yang Allah Ta'ala tak suka, namanya perkara makruh. Setengah ulama' dalam mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan perkara makruh dalam solat itu segala perkara sunat yang kamu tinggalkan Allah Ta'ala tak suka. Apa perkara sunat sidang jemaah? Doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah kita. Ada orang dikata, ustaz leceh, panjang sangat baca doa ni ustaz. Al-Fatihah saja boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi perbuatan itu, doa itu dikategorikan sebagai kamu buat, kamu dapat pahala yang lebih. Namanya soal doa, namanya perkara sunat. Dan kamu tinggalkan perkara sunat tersebut, kata ulama mazhab Asy-Syafi'i, kamu dikategorikan melakukan perkara-perkara yang makruh. Apa lagi sidang jemaah? Doa selepas azan. Kadang orang sidang jemaah dia menganggap perkara itu perkara yang kecil. Alah ustaz, daripada baca doa selepas azan, baik saya tengok WhatsApp. Ada orang kata macam tu. Ini lagi penting sidang jemaah. Satu hadis menyatakan bahawasanya siapa yang membaca doa selepas laungan azan berkumandang, maka Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Besar tu ganjaran. Tapi sebab apa kita ni sidang jemaah tak tahu perkara tersebut? Mungkin barangkali yang pertama, qillatul ilmi, kekurangan ilmu. Ilmu kita kena belajar. Oh, perkara-perkara sunat ni aku kena banyakkan. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai seseorang hamba melalui dua jalan. Jalan yang pertama, mimmaftaratu alaih, apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atas dia. Solat 5 waktu. Kalau keluar daripada rumah kena tutup aurat. Bulan Ramadan kena puasa. Bulan Ramadan keluarkanlah zakat. Perkara yang wajib. Dan dia jaga sampai mati. Ini jalan yang pertama, Allah Ta'ala akan suka pada dia. Jalan yang kedua, Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut dalam hadis tersebut, bin nawafili, dengan jalan perkara-perkara yang sunat. Sidang jemaah bangun 3 pagi, 4 pagi, buat 2 rakaat tahajud setiap hari. Itu jalan yang Allah Ta'ala suka. Bukan kita nak dapat kesukaan daripada orang. Meskipun amalan tersebut orang ramai tak suka. Sebab apa sidang jemaah? Baik aku pilih tidur, baik aku pilih lena, lagi seronok. Bangun 3 pagi, kadang-kadang mengantuk. Bangun 4 pagi, kadang-kadang tak ada orang bersama-sama kita untuk salat. Tapi kalau kita memilih untuk jalan supaya Allah Ta'ala cinta pada kita, Allah Ta'ala sayang pada kita, itulah jalan yang sidang jemaah. Jadi yang pertama, kena belajar ilmu. Yang kedua sidang jemaah, pada hari ini kita kena tahu apa perkara yang disebut sebagai dosa. Mungkin barangkali sidang jemaah kita ni tak perasan, oh itu ke dosa ustaz? Tak. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya al-birru husnul khuluq. Kebaikan kamu nak kenal kebaikan mudah saja. Perkara-perkara yang dinamakan sebagai perkara-perkara yang melambangkan akhlak-akhlak yang baik, itulah kebaikan. Apa yang melambangkan akhlak-akhlak yang baik, kata Nabi, itulah wa huwa al-birru, iaitu kebaikan. Beri kucing makan, contoh kebaikan. Sidang jemaah tengok kita keluar paling awal daripada surau. Contohnya pada malam ni kita paling awal keluar daripada surau, nak cari slipper, tengok sidang jemaah berterabur slipper. Mungkin barangkali ada orang main slipper dan sebagainya. Kita nak cari slipper pun payah.
Kita pun ambil satu jalan sidang jemaah, jumpa selipar kita dan kita susun selipar orang lain. Mudah-mudahan orang kata apa? Nanti orang lain nak keluar daripada surau senang cari selipar. Itu pun dikategorikan sebagai kebaikan kerana melambangkan akhlak-akhlak yang baik. Dan dalam masa yang sama kata baginda Nabi, wal ithmu ma haka fi sadrik. Dosa adalah perbuatan yang akan meninggalkan satu perasaan yang tidak tenang dalam jiwa kamu. Ini dinamakan sebagai dosa. Orang yang meninggalkan perkara-perkara halal dan melakukan perkara maksiat sidang jemaah, tengoklah apa kesannya Allah Ta'ala beri pada dia. Jiwa tak tenang. Jiwa takkan tenang. Dia makan boleh makan, tapi fikiran dia serabut. Dia pernah khianat orang sidang jemaah, dia pernah menzalimi orang, tengok kehidupan dia sidang jemaah. Allah Ta'ala akan hantui dengan perasaan dia terbayang orang tersebut. Sebab apa sidang jemaah? Sebab dia tengah buat dosa. Maka pada hari ini sidang jemaah, hati tak tenang ini melambangkan perasaan kita melakukan dosa pada Allah. Sebab itu orang sidang jemaah, orang menunaikan solat ini hati dia tenang. Sejak daripada menangkat takbir Allahu Akbar sehingga beri salam, hati dia tenang. Jadi ustaz, kalau saya semayang ni hati tak tenang, makna kata kita ada something wrong yang pernah kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang semayang hatinya akan tenang. Dan Allah Ta'ala menyebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, dengan zikir kepada Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Tapi ustaz, saya hari ini 10,000 zikir pada Allah, hati tak tenang. Makna kata kita ada melakukan dosa pada Allah ataupun sesama manusia yang pernah kita melakukan kesalahan kepada mereka. Jadi yang pertama, kita kena tahu apa itu bentuk namanya dosa. Dan pada malam ni sidang jemaah, kalau kita nak kupas satu persatu tentang dosa, banyak sangat. Cuba malam ni ustaz nak memperhatikan perkara yang mungkin barangkali kita boleh muhasabah diri kita bersama untuk kita sama-sama jaga, kerana inilah jalan yang mudah orang buat dosa. Namanya lisan kita. Hari ini kita akan membicarakan satu anggota yang mana sidang jemaah kadang-kadang orang melakukan dosa dengan anggota tersebut, namanya lisan. Satu hari Muaz ibn Jabal, sahabat baginda Nabi SAW, bertemu dengan baginda Nabi dan bertanya satu soalan, ya Rasulullah, apakah itu Islam? Maka baginda Nabi SAW menjawab, wahai Muaz ibn Jabal, ketahuilah bahawasanya Islam itu ditegakkan dengan 3 perkara. Maka sidang jemaah, yang pertama, asas agama adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Dan sidang jemaah, perkara-perkara ma'ruf, yang ini kebaikan, itu adalah perhiasan bagi agama Islam. Maka sidang jemaah, kata baginda Nabi lagi dalam hadis tersebut, wahai Muaz, adakah kamu hendak tahu perkara tunjang daripada 3 perkara itu adalah apa? Maka Muaz ibn Jabal menjawab, ya Rasulullah, apakah perkara tunjang daripada 3 asas pokok agama tersebut? Maka Nabi SAW keluarkan satu anggota namanya lidah. Kuf alaika hadha ya Muaz. Jaga anggota ini. Ini tunjang untuk selamat dunia dan akhirat. Sebab itu sidang jemaah, kadang kita ini memperlekehkan dosa. Sebab bila mana anggota ni kita tak jaga, kita cakaplah depan orang, kita makilah dia sidang jemaah, kita hentam dia, malukan maruah dia sidang khalayak ramai sidang jemaah. Sebab apa? Sebab kita dah tak fikir dah tentang dosa. Yang penting aku puas hati. Kalau ikut daripada acuan baginda Nabi, Nabi takkan tegur orang di khalayak ramai. Kalau kita belajar satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, yang menceritakan tentang peribadi Nabi, Nabi takkan tegur depan orang ramai. Sebab Nabi sayang orang tersebut. Nabi akan tarik dia, bawa ke belakang, jumpa seorang-seorang, dan Nabi ceritakan, apa yang kamu buat tu salah, ini yang betul. Nabi nak jaga satu anggota supaya apa sidang jemaah, orang tak boleh menjadikan anggota ini untuk jalan membuat dosa. Kerana ini antara anggota yang kalau kita tak jaga, kita akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis yang sama, maka
Nabi menutup hadis tersebut dengan berkata kepada wahai Muaz, ada satu golongan yang bila Allah Ta'ala seksa dia dalam api neraka, dengan Allah Ta'ala letakkan seksaan yang pertama pada anggota kepalanya dahulu. Mana kata sidang Jumaat ada segelintir daripada hamba Allah yang Allah Ta'ala seksakan dalam neraka, bukan seksa daripada tangan dahulu, bukan seksanya daripada kaki terlebih dahulu, bukan seksa daripada kemaluan terdahulu. Ada di antara golongan yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam api neraka bermula daripada mukanya terlebih dahulu. Sebab apa sidang Jumaat? Kerana inilah di antara anggota yang paling rapat dengan mulut. Maka hari ini sebab itu Nabi SAW membawa kepada kita pelbagai jenis hadis berkaitan tentang mulut. Salah satunya al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita nak kenal dia orang Islam yang sebenar, yang mempunyai nilai Islam yang sebenar. Maka orang yang mempunyai nilai Islam yang sebenar, lidah dia ni sejahtera daripada perkara-perkara yang buruk. Dia tak menghina orang, dia tak mengumpat orang, dia tak mencaci orang, dia tak memfitnah orang. Sebab anggota mulut ni sedang jemaah, orang kata boleh membuat kerosakan di atas muka bumi. Daripada sebaik-baik kawan, dengan mulut ini boleh jadi sebagai musuh sedang jemaah. Daripada jadi pertalian seorang adik-beradik, abang dan kakak dan sebagainya, disebabkan mulut ini boleh berpecah institusi kekeluargaan. Daripada mulut ini jugalah sidang jemaah kita sayang isteri kita sayang suami kita. Satu hari disebabkan mulut inilah kita tidak sayang dah isteri dan suami kita. Sebab itu Nabi kata jagalah lisan ini, kerana ini akan membawa kepada sejahteranya kamu dalam beragama. Satu hari sedang jemaah, bila mana Imam Syafi'i didatangi oleh sekumpulan orang yang nak mencabar imannya. Sampai satu hari orang tersebut, golongan tersebut berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan dia mencaci Imam Syafi'i. Dia menghina Imam Syafi'i. Sedangkan pada waktu tersebut anak-anak murid pengikut Imam Syafi'i ini ada di belakang Imam Syafi'i. Sampai tahap anak-anak murid dan pengikut dia ni sidang jemaah merasa panas. Kerana apa sidang jemaah? Kerana Imam Syafi'i tak keluar sedikit pun kata-kata daripada mulutnya. Dia dengar sahaja. Apa yang nak dicaci, apa yang nak dimaki, dia dengar sahaja. Sehingga orang tu beredar sidang jemaah, pengikut-pengikut Al-Imam Syafi'i ini menyatakan, wahai tok guruku, wahai guruku, kenapa dalam saat ketika engkau dimaki, dihina oleh orang tersebut, engkau diam? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut sidang jemaah, aku tidak akan berhujah dengan orang-orang yang jahil. Aku tidak akan berdalil dengan orang-orang yang jahil. Imam Syafi'i tahu kata-kata yang keluar daripada mulut orang tu melambangkan kejahilan dia, bukan orang yang alim. Jadi dia kata dia takkan berlawan dengan orang jahil. Tapi kalau orang datang mengeluarkan kata-kata yang baik, berdebat tentang ilmu, dia akan balas sidang jemaah. Jadi orang yang hatinya Allah Ta'ala beri hidayah, dia boleh kenal orang ni orang jahil sebenarnya. Orang yang bukan sebenarnya nak cari ilmu, orang yang bukan sebenarnya cari pendamaian, orang yang bukan sebenarnya nak cari nikmat dalam Islam, bukan. Ini orang jahil nak pecahkan Islam. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau aku berdalil dengan orang jahil, maka aku duduk dalam kejahilan yang sama. Ketahuilah anak-anak muridku, kata Imam Syafi'i, kayu gaharu tidak akan mengeluarkan bau yang wangi sehingga kita membakar kayu tersebut. Jadi anak-anak murid ini mendapat satu ilmu yang baru. Kita ni sidang jemaah jadi seperti mana kayu gaharu. Makin lama dibakar kita, makin keluarlah baungan yang wangi daripada kita. Jadi seperti kayu gaharu. Kita nak dapatkan wangi yang gaharu macam mana sidang jemaah? Ambil bekas, letak atas bekas, kalau ada arangnya kita bakar, letak atas arang yang panas, keluar bau yang wangi.
Bila keluar bau yang wangi, bukan seorang saja cakap yang wangi sidang jemaah. Ramai orang duduk sekeliling. Wangi surau kita ni. Pakai wangian apa imam? Ini ada kita beli bukhol sikit kayu gaharu. Wangi. Oh betul-betul wangi imam. Bukan seorang cakap. Boleh katakan majoriti yang datang surau semua kata wangi. Begitulah juga akhlak. Apabila dibakar dengan hasutan, apabila dibakar dengan cacian, sidang jemaah keluarkan satu gaungan yang wangi. Maknanya kata apa? Balas dengan kebaikan. Sebab orang akan bercakap tentang kebaikan kita. Jangan kita mati dalam keadaan kita disemayangkan di surau ini, orang bercakap tentang keburukan kita. Orang bercakap tentang aib kita. Memang tak elok bercakap tentang aib, tapi kalau kita buka aib orang, kita melakukan kejahatan dekat orang, orang akan ingat kejahatan tersebut sampai kita mati. Maka sebab itu jangan meremehkan tentang dosa. Kemudian sidang jemaah, perkara yang seterusnya, mulut ini kalau kita meletakkan perkara-perkara yang lebih kepada hawa nafsu, kalau kita menjadikan mulut kita ini sebagai kita melebihkan hawa nafsu, maka kehidupan kita akan menjadi serong. Yang sidang jemaah, yang kedua, jagalah mulut, jangan melebatkan mulut ini kita menegakkan hawa nafsu, kerana kalau kita menegakkan hawa nafsu, nawaitu kita ini menjadi serong. Kerana satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut sidang jemaah, ya ayyuhal lisan, wahai mulut-mulut, wahai lidah-lidah yang berbicara, ini istaqamta istaqamna, kalaulah kamu itu lurus, maka seluruh anggota badan kami ini akan ikut kamu, akan jadi lurus. Kalau hari ini kamu bercakap perkara-perkara yang baik, maka hati ini akan terbit dengan perkara yang baik, dengan nawaitu yang baik. Tangan ini akan ikut apa yang kita bercakap, kaki ini akan ikut apa yang kita bercakap. Kerana apa? Kita akan duduk dalam satu landasan yang lurus. Wa ini waja'ti wa wajadana. Dan kata baginda Nabi, sekiranya lisan ini bengkok, tidak lurus, maka anggota yang lain akan ikut tidak lurus bersama. Satu hari sidang jemaah, sahabat Nabi yang dahulu ni rapat dengan baginda Nabi, namanya Tha'labah. Tha'labah ni sidang jemaah suka datang ke masjid, tapi pada kehidupan dia diuji dengan mulutnya. Kerana sidang jemaah, kehidupan dia pada asalnya tidaklah sekaya seperti mana orang yang di luar sana, tak ada harta sangat. Jadi bila mana dihidup bersama dengan Nabi, ya, nawaitu itu menjadi lain. Dia mempergunakan Nabi supaya Nabi ini doakan untuk dia supaya dia nak jadi kaya. Wahai Rasulullah, doakan aku nak jadi kaya, aku nak jadi orang yang banyak duit. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan sidang jemaah, ya Tha'labah, wahai Tha'labah, qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tuqti'u. Sedikit yang kamu ada pada hari ini dan kamu bersyukur, lebih baik daripada kamu akan dapat perkara yang banyak tapi akan membebani kamu. Nabi dah beri nasihat yang pertama, dia tak nak dengar sidang jemaah. Hari kedua bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, doakan aku nak jadi kaya. Apa jaminan kamu kalau kamu jadi kaya? Kata Nabi SAW. Dan dia menyebut, kalau aku jadi kaya nanti, aku nak bantu orang-orang fakir, aku nak tolong orang miskin. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, kurniakanlah kekayaan kepada sahabatku ini, iaitu Tha'labah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Tha'labah ini perniagaan dia makin lama makin menjadi. Haiwan ternakan itu daripada sedikit Allah Ta'ala membiakkan jadi banyak, dan ramai orang beli haiwan ternakan daripada Tha'labah. Makin lama makin kaya sunnah jemaah. Maka dia terlupa pesanan Nabi yang Nabi beritahu, sedikit yang kamu syukur lebih baik daripada apa yang banyak dengan kamu yang akan membebani kamu. Dia lupa perkara tersebut. Maka sidang jemaah, muka Tha'labah di masjid ni dah lama tak nampak. Nabi dah nampak kelainan berlaku pada Tha'labah. Dulu duduk di masjid bila mana susah, dah senang sidang jemaah tak nampak di masjid.
Jadi sidang Jumaat makin lama makin menjauh dengan Nabi SAW, sehingga Nabi ni utuskan seorang sahabat, pergilah mengutip zakat daripada Sa'labah, kerana pada hari ini Sa'labah dah jadi kaya raya. Dan dia berjanji dengan aku, dia nak bantu orang-orang fakir ni, minta zakat dengan Sa'labah. Jadi utusan Nabi ni berjumpa dengan Sa'labah. Ini nak cerita kerana mulut badan binasa. Jadi sampai ke Sa'labah, wahai Sa'labah, aku diutuskan oleh baginda untuk mengambil zakat daripada kamu. Mana zakatnya wahai Sa'labah? Dia kata apa? Kau pergi ambil dengan orang lain dulu, last kali baru kau jumpa aku beri zakat. Bohong kali kedua. Jadi orang tadi pun pergi kutip dengan orang lain. Patah balik jumpa Sa'labah. Mana Sa'labah? Nantilah, esok-esok lah, aku nak fikirkan dulu, aku sibuk. Sidang jemaah, peluang demi peluang yang Allah Ta'ala buka supaya dia buat kebaikan dengan hartanya, tapi dia menipu dengan Allah. Bila mana Allah Ta'ala tutup peluang yang terakhir, dan Allah Ta'ala beritahu kepada baginda Nabi, aku haramkan kepada kamu untuk mengambil daripada harta Sa'labah. Jadi sidang jemaah, Sa'labah ini diuji dengan hati yang tidak tenang. Menega-menega dah untung, tapi hati tak tenang. Dia memikirkan apa sebenarnya kesalahan yang dia buat. Dia teringat baginda Nabi SAW. Bila berjumpa dengan baginda Nabi, Sa'labah ni dia nak beri zakatnya. Ya Rasulullah, aku teringat dulu aku berjanji denganmu, aku nak bantu orang-orang fakir. Inilah zakatku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab sidang jemaah, wahai Sa'labah, aku diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil harta kamu. Menangis sidang jemaah. Pujuk demi pujuk, Nabi kata aku diharamkan oleh Allah Ta'ala nak ambil harta kamu. Kamu dah tak boleh beri zakat kepada aku. Sehingga Nabi wafat. Maka pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pegang negara Islam pada ketika itu. Dia nak juga sidang jemaah Sa'labah ni nak beri harta dia. Wahai Abu Bakar, ambillah harta aku ni. Aku dah berjanji dahulu pada zaman Rasulullah, aku nak beri, nak bantu Islam. Maka jawab Abu Bakar, kalau orang yang paling mulia di sisi Allah pun tak ambil harta kamu, macam mana aku nak ambil? Takkan ambil. Kali kedua peluang Allah Ta'ala tutup. Sehingga Abu Bakar meninggal dunia zaman pemerintahan Umar ibn Khattab. Pujuk lagi, ambillah harta ni, aku dah nak berzakat ni. Jadi sidang jemaah, Umar punya menyebut dua orang istimewa di sisi Allah, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar pun tidak mengambil harta kamu. Macam mana aku nak ambil wahai Sa'labah? Minta maaf. Sehingga Sa'labah meninggal dalam keadaan tidak boleh menunaikan zakat. Maknanya mengeluarkan zakat. Sebab itu sidang jemaah, mulut kita ni kena hati-hati. Bang, marilah datang ke surau ni. Abang free ke hujung minggu ni? Tengok nanti lah, tunggulah bila-bila saya pencen ke apa. Hati-hati dengan kata-kata itu. Kadang-kadang sidang jemaah takut Allah Ta'ala tutup peluang. Demi peluang kita nak pergi, tak boleh. Dulu aku dah berjanji dah dengan surau ni, aku nak datang setiap hujung minggu. Ada sahaja halangan. Mungkin barangkali daripada lisan kita yang pada permulaannya diseru oleh Allah Ta'ala, kita tolak. Sebab itu orang menyebut sidang jemaah, azan yang dilamunkan oleh muazzin itu sidang jemaah, bukan semata-mata azan nak menunjukkan tentang masuknya waktu solat, tapi azan itu adalah seruan keimanan orang Islam. Nak menguji mana keimanan kita. Ada orang sidang jemaah, dia dengar azan, imannya terpanggil. Masuk dah waktu solat ni, aku kena datang ke masjid. Imannya dipanggil. Ada orang sidang jemaah dengar lawangan azan, imannya tidak dipanggil oleh Allah. Maka sebab itu berhati-hati. Jangan jadikan mulut kita ini sebagai media untuk kita meletakkan ataupun menutup kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kita. Baru ni ustaz uruskan seorang jenazah, umurnya 23 tahun, anak muda sidang jemaah. Sebelum puasa itu, dia ni sakit tiba-tiba, dan ayahnya menyebutkan pergi check up dekat hospital, buah pinggang dah tak berfungsi dengan sebaik.
Bila anak muda ni tahu tuas pinggang dia dah tak berfungsi dengan baik, dia terus down sidang jemaah. Dia kata, apa ayah, macam mana abang nak pergi masjid? Dulu masa muda-muda, abang rasa abang ni ada umur yang panjang. Dia sebut dengan ayah, ni sekarang ni nak bangun pun dah tak lalai. Makin lama sidang jemaah, kesihatan dia tu makin lama makin teruk. Sehingga baru-baru ni sebelum meninggal, doktor terpaksa potong kakinya sebelah sebab kuman dah terlalu teruk. Dan ayahnya menangis sidang jemaah. Dia kata, apa ustaz, saya tak mampu nak beri ilmu yang baik. Sebab apa? Umur dia sangat singkat. Allah Ta'ala dah tarik. Sebab itu hari ini renunglah, kehidupan kita ini hanyalah sementara dan Allah Ta'ala nak uji. Kerana satu hari nanti, bila mana saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada golongan yang menyebut fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ada golongan yang mendapat buku catatan amalan di tangan kanannya, dan dia menyebut fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mari siapa nak baca buku catatan amalan aku. Dia rasa bangga sebab dia dapat daripada tangan kanan. Kenapa dia rasa bangga sidang jemaah? Dia menyebut inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kerana dia memang pada asalnya hidup kat dunia, dia ada satu sifat. Sifatnya apa sidang jemaah? Dia buat satu perkara, dia tahu dia akan dihisab. Aku tak bolehlah pergi macam ni. Kalau aku pergi, Allah Ta'ala catat amalan aku ni. Aku tak boleh buat perkara ni. Kalau aku buat walaupun orang tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Dia ada sifat tu. Dan bila mana dia mati, dia bangga dengan buku catatan amalan. Sebab apa? Dia hidup kat dunia ni, dia sedar bahawa sebenarnya diuji oleh Allah. Berbeza dengan golongan yang kedua, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata apa sidang jemaah? Orang yang mendapat buku catatan daripada tangan kirinya, dia menyatakan celakanya, kenapa aku dapat buku ni? Kenapa aku dapat buku daripada tangan kiri aku? Dan orang ini mempunyai satu alasan sidang jemaah, walam adri ma hisabiyah. Dia menyatakan pada Allah, aku ingat dahulunya aku buat dekat atas dunia, kau tak hisab ya wahai Tuhan. Apa yang aku buat dahulu, tinggal solat, khianat orang, tak berpuasa, tak menutup aurat, aku ingat kau tak catat. Dia sebut dalam ayat ini. Maka sebab itu perjalanan kita adalah satu perjalanan diuji oleh Allah. Dan yang terakhir, kesan yang kedua, disebut oleh ulama ini, jangan mencabar diri kita dengan dosa. Meskipun kita nampak orang di media sosial buat dosa, kehidupan dia makin lama makin mewah. Tuan-tuan, jangan sesekali tertarik. Meskipun sidang jemaah orang yang buat dosa, kadang-kadang anak-anak kita ni sidang jemaah semayang tak putus, mengaji tak putus, tiba-tiba dapat rizak taklah setinggi seperti mana orang yang tak semayang. Baru-baru ni dapat rizak straight A, dan sidang jemaah jangan sedih, jangan dengki dengan dia. Kerana sidang jemaah dia tak mendapat satu nikmat yang apa yang kita dapat, iaitu nikmat Islam. Kerana sidang jemaah yang kedua ini, ulama menyebut kalau kita memperlekehkan dosa-dosa yang kecil, yang kedua akan menyebabkan kemurkaan dan kemarahan daripada Allah. Ini yang paling kita takut. Bila mana Allah Ta'ala murka, maka sidang jemaah, Allah Ta'ala takkan nampak siapa kamu, daripada mana kamu. Sehingga Allah Ta'ala memisalkan, memberi contoh. Allah Ta'ala sebut, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala tak pandang siapa keturunan kamu, meskipun kamu ni isteri daripada Nabi Nuh, isteri daripada Nabi Lut, Allah Ta'ala tak pandang. Kerana dua perwatakan dia ini sidang jemaah, hidup dia walaupun suaminya seorang Nabi, dipilih oleh Allah Ta'ala, tapi hatinya menegakkan dosa, hatinya menegakkan nafsu. Dia menceritakan pada orang luar sana, inilah Nuh. Nuh ni tak betul, orang gila, jangan ikut dia. Dia buat kapal di atas gunung tu, benda dia buat ni tak betul, jangan ikut dia, jangan pergi dengan dia. Walaupun isteri dia.
Sama juga dengan isteri Nabi Lut. Bila mana Allah Ta'ala turunkan para malaikat dan Allah Ta'ala gambarkan seorang pemuda yang tampan, yang pada waktu ketika itu kita tahu dah ujian kaum Nabi Lut ni apa sidang jemaah? Laki suka sama laki. Bila mana lelaki tampan tersebut sampai di rumah baginda Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut ni rasa risau. Sudah. Kalaulah kaum aku ni tahu lelaki macam ni datang rumah aku, habis lelaki ni. Siapa bocorkan rahsia dia sidang jemaah? Isteri baginda Nabi Lut. Dia beritahu kepada orang yang ada penyakit suka lelaki, mari datang, ada lelaki tampan dekat rumah. Sidang jemaah, last sekali Allah Ta'ala tempatkan dia, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dia duduk dalam neraka. Dan Allah Ta'ala misalkan dengan dua orang wanita yang masuk ke dalam syurga. Siapa? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Bukan Fir'aun lah, tapi isteri kepada Fir'aun, Asyah, yang bila mana saat dia tertarik dengan apa dakwah yang dilemparkan oleh baginda Nabi Musa alaihi salam, dan Fir'aun tahu isterinya suka kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam, nak masuk dalam Islam, dia ikatnya Asyah, nak lemparkan satu batu yang sangat besar, nak hempak kepala. Sebelum dia dilemparkan dengan batu yang besar, dia sempat berdoa kepada Allah, dan doa ini disebut dalam Quran. Doa ini disebut dalam Quran, yang mana dia meminta supaya Allah Ta'ala jadikan satu tempat yang boleh dia hampir dengan Allah Ta'ala di dalam syurga. Sidang jemaah, ini di antara perkara yang perlu kita ambil. Jangan buat perkara-perkara yang kecil yang mana boleh menyebabkan kita ini akan ambil perkara-perkara ataupun dosa yang besar. Yang kedua, jangan buat sesuatu perkara yang boleh datangkan kemurkaan daripada Allah. Ustaz tutup dengan satu kisah sidang jemaah. Bila mana Nabi Musa alaihi salam pernah keluar daripada bumi Mesir nak menuju kepada bumi Palestin, yang bila mana saat itu Allah Ta'ala uji dengan cuaca yang sangat panas, tak hujan turun sidang jemaah. Jadi pengikut ni berdoa, minta Nabi Musa ni supaya berhenti sekejap, kita berdoa sama-sama. Kenapa hujan tak turun? Bekalan air dah sedikit. Rupa-rupanya sidang jemaah, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya dalam kelompok pengikut kamu itu ada seorang daripada pengikut kamu yang telah melakukan dosa selama 30 tahun dan tidak pernah bertaubat kepada aku. Disebabkan dia, aku tidak turunkan hujan pada tempat ini. Sidang jemaah, sebab itu di antara tanda muka Allah bila mana kita melihat alam sekeliling kita. Jangan kita tengok sidang jemaah daripada apa yang berlaku pada hari ini. Ustaz, biasalah, kajian sains pun memang dah tunjuk dah ustaz, kita ni satu dunia diuji dengan satu panas yang terik sidang jemaah. Kalau kita ambil daripada sudut hakikat, kita ni seorang hamba, ini mungkin barangkali tanda Allah Ta'ala murka kepada kita. Banyakkan taubat, jangan lakukan maksiat, hentikan dosa, banyakkan ibadah, siapkan kita dengan kematian, insya-Allah Allah Ta'ala akan berkati perjalanan kehidupan kita yang sementara. Cukuplah setakat itu, azan pun dah masuk. Ustaz tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.